Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 181. Insya-Allah muka surat 181, dan kita akan bersama-sama di surah Al-Anfal, iaitu ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-40, insya-Allah. Sebelum daripada kita teruskan, diharapkan kepada semua sesiapa yang berada bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk memberi feedback suara dan juga gambar, insya-Allah. Hari ini kita akan menyambung lagi penceritaan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan tentang peperangan Badar, insya-Allah kan. Walau bagaimanapun kita akan melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini ialah tentang apakah sikap orang kafir, keadaan orang kafir, bagaimana orang-orang yang menentang Islam ini, mereka ni, sikap mereka ni bagaimana. Jadi kalau di penghujung sebelum daripada ni, iaitu di penghujung muka surat 180, kita telah melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memperkatakan tentang, memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan azab kepada orang-orang kafir yang berada di Mekah itu, kerana sebelum daripada ni selama 13 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah Al-Mukarramah. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan azab kepada mereka, kepada orang-orang di Mekah tu. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kerana adanya istighfar daripada orang-orang yang berada di Mekah pada ketika itu. Jadi sekarang ni istighfar, iaitu setengah ulama menyebutkan bahawa terdapatnya orang-orang Islam yang tidak dapat untuk berhijrah meninggalkan Mekah pada masa apabila Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada terdapat di kalangan para sahabat ini yang tidak dapat keluar daripada Mekah tu, kerana mereka ni setengah tu ditahan, setengah tu diikat, setengah tu dikurung dan sebagainya. Jadi menyebabkan mereka tak boleh keluar. Jadi itulah maksud dengan orang-orang yang mengucapkan istighfar. Walaupun ayat yang kita baca sebelum daripada itu, ayat 33, adalah umum, tetapi sebab turunnya adalah dikatakan itulah di antara sebabnya. Jadi sekarang ini, selepas daripada 13 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah Al-Mukarramah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sekarang Nabi dah tak ada di situ. Dan kemudian selepas daripada itu, orang-orang kafir pula yang meninggalkan Mekah, iaitu pada tahun yang kedua hijrah ni, mereka meninggalkan Mekah kerana apa? Diketuai oleh Abu Jahal untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar. Jadi sekarang ini Mekah dah tak, di kalangan kelompok tu 1000 orang tu yang menentang Nabi, nak berperang dengan orang Islam di Badar ni, adalah merupakan bukan lagi orang-orang yang istighfar. Mereka ni adalah orang-orang yang sombong, orang takabur, orang-orang yang penuh dengan kejahatannya kan, kesombongannya nak menentang Muhammad ini. Jadi mereka ni memang layaklah diterima. Jadi sebab itulah dalam ayat yang kita baca pada hari ini, insya-Allah kita akan tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada mereka. Kepada siapa? Iaitu kepada tentera-tentera kafir yang datang daripada Mekah tu menuju ke Badar, memerangi orang-orang Islam di Badar. Insya-Allah kita sama-sama di muka surat 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Azim. Ayat 34. Jadi apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ, tidak patutkah Allah Subhanahu Wa Taala mengazabkan mereka? Maknanya, adakah tidak patut Allah Subhanahu Wa Taala mengazabkan mereka sekarang ni kan? Kenapa tak boleh? Sekarang ni Nabi dah tak ada. Bersama dengan mereka di Mekah, Nabi dah tinggalkan Mekah. Kemudian orang-orang yang mengucapkan istighfar pun dah tak ada dah. Jadi wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Sekarang ni apakah tak patut Allah Taala ni mengazabkan mereka? Wahum yasudduna. Allah Taala sebutkan sini kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan.
kejahatan yang orang-orang kafir, orang musyrik Mekah dilakukan. Apa? Nombor satu, Allah Ta'ala kata, yang pertama sekali, yang paling besar, yasudduna anil masjidil haram. Mereka ni dahlah kafir, mereka tak nak beriman, kemudian mereka menghalang Nabi SAW dan juga orang-orang yang beriman, iaitu yasudduna, menghalang, maknanya wahum yasudduna anil masjidil haram, daripada orang-orang Islam ni untuk membuat kebaikan di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini tempat yang baik, tempat yang didirikan oleh Nabi Ibrahim, sepatutnya adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka, mereka menghalang Nabi. Banyak kalilah mereka menghalangkan orang Islam dari dulu lagi, semasa orang Islam ni berada di Mekah, mereka ni menghalang orang Islam ni daripada melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan solat, melaksanakan ibadah di Masjidil Haram tu. Jadi Allah SWT sebut anil Masjidil Haram, mereka menghalang orang Islam ni. Bahkan kalau kita tengok kan, sampailah kepada peristiwa Hudaybiyah sebagai contohnya, orang Islam dihalang untuk masuk buat haji pun tak boleh. Sedangkan orang lain yang tidak Islam, orang lain yang mengerjakan haji dengan tak betulnya, mereka ni dibenarkan pula masuk ke Mekah oleh orang-orang musyrik. Jadi tengok, orang Islam nak buat, bukan nak buat apa pun, nak buat haji saja, nak buat umrah saja pun tak boleh. Jadi itulah kejahatan mereka, yasudduna anil masjidil haram, iaitu yasudduna al muslimin, mereka menghalang orang Islam daripada Masjidil Haram. Itu nombor satu. Allah SWT sebut selepas itu, mereka ni sombong sangat ni kan, mereka ni nak menghalang orang Islam daripada mengerjakan haji, umrah semua tu kan, menunaikan tawaf di Masjidil Haram tu. Apa kena mereka ni kan sebenarnya? Mereka ni patut ke mereka ni menjadi awliya? Jadi Allah Ta'ala kata, wa ma kanu awliya'ah, mereka sepatutnya kan bukan orang-orang awliya tu, penjaga tu. Awliya maknanya penjaga kepada Kaabah tu. Sepatutnya mereka tak layak untuk jaga Kaabah. Kenapa? Kerana sikap mereka, kerana perangai mereka, kerana kekufuran mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, in awliya'uhu illal muttaqun. Sepatutnya orang yang jaga Kaabah ni, orang yang jaga tanah Mekah ni, sepatutnya ialah al-muttaqun saja, orang yang bertakwa saja. Jadi kita bayangkanlah kan, sekarang ke bila kan, bila masa pun dalam sejarah Islam ni, Allah SWT dah tentukan ini, orang yang nak jaga Kaabah ni adalah orang yang bertakwa saja. Siapa yang bertakwa? Takkanlah orang musyrik tu bertakwa, mereka pun syirik kan, dengan berhalanya, dengan sebagainya kan. Jadi even kalau orang Islam, kalau orang Islam tidak bertakwa, maka mereka ni sepatutnya tak boleh jaga Kaabah tu, tak boleh jaga tanah haram tu. Jadi oleh inilah Allah SWT kata illal muttaqun, awliya kepada tanah haram ni sepatutnya adalah al-muttaqun. Tapi walakin aktsarahum la ya'lamun, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah Ta'ala kata tapi kebanyakan daripada mereka tak tahu. Siapa tak tahu ni? Manusia orang Mekah. Ada yang kata setengah tu orang Mekah kan, tapi setengah daripada ulama tafsir kata iaitu manusia sekarang. Ramai manusia tak tahu perkara ni kan. Apa yang sepatutnya? Siapakah yang patutnya menjaga Baitullah, yang menjaga Mekah, menjaga Madinah ni sepatutnya lah kan, iaitu Allah Ta'ala kata walakinna aktsarahum, tapi kebanyakan daripada mereka. Oleh kerana penggunaan Allah SWT menggunakan perkataan aksara, setengah ulama kata ialah apa? Bahawa setengah daripada mereka ni tahu, setengah daripada orang kafir ni sebenarnya tahu, sepatutnya tak jaga, mereka ni tak jaga sepatutnya kan, sepatutnya tak diberi kepada orang-orang kafir ni untuk menjaga Kaabah tu. Tapi mereka tak boleh nak buat apa. Mereka banyak, ada yang tahu tapi banyak mereka tak tahu. Kemudian wa ma kana, Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu, macam mana mereka ni, cara mereka ni menjaga Kaabah dan apa yang mereka buat di Kaabah ni. Sepatutnya Kaabah ni untuk tempat ibadah kepada Allah, tapi apa mereka buat? Allah Ta'ala sebut sini wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an. Allah Ta'ala kata solat mereka, ibadat mereka di Kaabah tu, di indal baiti, wa ma kana salatuhum, tidak adalah sembahyang mereka, sembahyang lah maknanya peribadatan mereka di Kaabah tu, indal baiti illa muka'an, melainkan muka ni maknanya bersiul, buat bunyi dengan mulut kan, macam burung tu kan, macam tu kan. Itu muka. Yang keduanya ialah tasdiah ni tepuk tangan, tepuk kan, maknanya bagi bunyi. Maknanya kita nak katakan iaitu kau dah tepuk, kau dah bersiul tu, macam berjoget lah kan, berjogetnya dengan menarinya kan. Itulah yang dibuat oleh orang-orang musyrik di Kaabah. So kita boleh bayangkan. Satu lagi kan yang disebutkan di tempat lain, iaitu apa? Siapa yang nak menunaikan ibadah di sini tak boleh guna pakaian yang mereka pakai sebelum daripada ni. Sebab apa? Pakaian-pakaian kita dulu ni, pakaian tu berdosa, pakaian tu syirik, pakaian konon-konon lah kan, pakaian tu maksiat, jadi tak boleh. Siapa yang nak kena beli pakaian barulah boleh bagi. Kalau tak ada duit macam mana? So kena
Tak boleh pakai apa-apa. Jadi maknanya pada masa tu, bayangkanlah di Kaabah ni kan, dengan tak pakaiannya, dengan bersiulnya, dengan tepuk-tepukannya. Jadi maknanya berjoget-joget sekali lah. Itulah kalau kita tengok sekarang kan, apa yang dilakukan oleh setengah-setengah daripada agama-agama kan, yang tidak Islam kan. Mereka ni buat macam-macam kan dalam tempat ibadat mereka. Dengan muzik ni, dengan apa kan, semua tu nak tarik orang kan kepada cara mereka kan, kepada sebab apa orang tak nak pergi kepada tempat ibadat mereka. Jadi buatlah pelik-pelik tu kan. Jadi Allah SWT sebut sini, itulah cara mereka, fazuqul azab bima kuntum takfurun. Jadi Allah Ta'ala kata fazuku, rasakanlah azab dengan sebab apa yang mereka kufurkan tu. InsyaAllah seterusnya kita tengok kan ayat yang ke-36. Ayat 36 Allah SWT kata, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Allah Ta'ala kata orang-orang kafir ni, mereka ni yunfikuna infak lah kita katakan. Yes, maknanya ialah membelanjakan. Mereka ni, orang kafir ni, Allah Ta'ala cerita membelanjakan harta-harta mereka, amwalahum liyasuddu. Tujuan apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Kita tengok kan pada hari ni, pada zaman Nabi pun berlaku, tengok kan. Orang kafir Quraisy ni kan, dengan ada harta mereka, tapi buat apa? Macam tak tahu nak guna untuk harta untuk apa kan. Kalau mereka guna untuk diri mereka sendiri pun, itu adalah lebih bagus kan. Tetapi mereka gunakan harta-harta mereka untuk menghalang daripada Muhammad ni berdakwah. Jadi kalau kita tengoklah pada dunia kita pada hari ni kan, pun kita tengok betapa banyaknya harta yang dibelanjakan oleh orang kafir sampai kita kata juta, bilion, semata-mata pun untuk menghalang Islam daripada berkembang. Kenapa mereka marah kepada Islam? Kita tak tahu kan. Nak menghapuskan Islam kan, nak, macam-macam mereka buat ni. Jadi Allah SWT dah sebut dah cerita ni sebenarnya kan. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni membelanjakan harta, yunfikuna amwalahum liyasuddu, untuk tujuan dia liyasuddu an sabilillah, menghalang orang daripada jalan Allah, menghalang manusia daripada menjadi Islam, menghalang daripada mengenal Allah, mengenal Islam. Kemudian Allah Ta'ala kata tak apa. Allah Ta'ala kata apa situ? Fasayunfiqunaha. Tak apa, biar mereka belanjakan. Belanja banyak-banyak. Setiap kali mereka belanja banyak tu, bukannya mereka dapat pahala, dapat dosa. Tambah lagi dosa. Fasayunfiqunaha. Biarlah mereka ni infakkan harta mereka tu. Summa takunu alaihim hasrah. Allah Ta'ala dah kata dah kan. Tapi semua tu tak pergi ke mana. Semua tu selepas daripada tu, summa takunu alaihim hasrah. Hasrah tu maknanya nadamah. Maknanya penyesalan belaka. Sebab apa? Nombor satu, tak akan tercapai apa-apa. Mereka tak akan dapat hapuskan Islam ni kan. La tazalu ta'ifatun min ummati. Nabi SAW kata akan tetap ada orang-orang yang akan memegang agama ni sampai hari kiamat. Maknanya apabila dah tak ada, akan berlakulah kiamat. Jadi maknanya sini ialah bahawa mereka tak akan dapat hapuskan Islam. Sebab apa? Allah Ta'ala dah jamin dah. Tapi siapa tu? Wallahu a'lam kan. Dan kita mestilah sepatutnya melayakkan diri kita lah kan, berusaha untuk kita menjadi salah seorang daripada orang-orang yang yang akan memegang Islam tu, memegang agama tu. Tak semua orang Islam. Ada orang Islam nanti akan terkecai juga kan, hancur juga kan, akan termasuk juga dalam ni kan, dalam apa ni, orang-orang yang tercapailah cita-cita orang kafir ni kan, yang mereka infakkan harta mereka di banyak-banyak ni, di jalan kesesatan ni. Jadi Allah SWT kata mereka akan fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasrah, tapi mereka akan menyesal. Ada setengah ulama kata menyesal di sini akan apa? Kerana di akhirat nanti mereka akan tengok bahawa apa yang mereka habiskan harta mereka tu rupa-rupanya akan mendapat dosa, bertambah banyak lagi. Yang infak mereka tu pada jalan kebatilan tu, jalan yang tak betul tu, bertambah banyak lagi dosa mereka. Jadi Allah Ta'ala kata hasrah summa yughlabun. Akhirnya mereka akan kalah juga, akan dikalahkan juga. Maksudnya akan dikalahkan apa? Maknanya harta banyak-banyak sebab apa? Sebab Islam ni bersama Islam ni ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan tetap memelihara Islam. Allah Ta'ala tak akan benarkan Islam ni dihancurkan di atas muka bumi ni. Tapi kita kena ingat bila saya sebut macam tu, janganlah kita kata kita serah pada Allah lah, Allah ada kan. Tak, Allah Ta'ala minta daripada kita kan, kunu ansarullah. Jadilah kamu ansar Allah, orang-orang yang membantu agama Allah kan. In tansurullah yansurkum. Kalau Allah Ta'ala kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi Allah Ta'ala kata summa yughlabun, mereka ini akan dikalahkan nantinya. Wallazina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan seterusnya, orang-orang yang kafir ni ila jahannam. Dia tak pergi ke mana, akhirnya dia belanja banyak mana pun, dia habiskan duit banyak mana,
yuhsyarun ila jahannam. Mereka kan akan dikumpulkan, dia akan dihalakan, akan dibawa kepada jahannam, neraka jahannam. Tak boleh pergi ke mana. Seterusnya, ayat yang ke-37 ayat 37. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkara ni kan. Apa tujuan dia? Allah Taala sebutkan bahawa orang kafir ni akan dipisahkan, orang kafir akan dibawa ke neraka jahannam. Orang Muslim akan mabuk kepada syurga. Maknanya mereka tu akan terpisahkan. Itu nombor satu lah kan. Keadaan itu hari akhirat. Tetapi di dunia Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bentuk-bentuk macam ni, iaitu apa? Peperangan Badar semua contoh kan. Peperangan Badar ni tujuan dia apa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini dalam ayat 37 ni, iaitu liyamiza ni iaitu untuk memisahkan, untuk membezakan, untuk menampakkan. Kalau kita hidup pada atas dunia kita hari ni kan, kita tak nampak kan siapa betul siapa salah. Kadang-kadang tak nampak kan siapa di jalan benar, siapa yang di jalan salah kan. Sebab apa? Kalau pakaian bukan penentu pakaian kita kata, kalau saya pakai ni kan, saya pakai topi topi haji lah, panggil ni kopiah ni kan, nampak macam baik. Tak mestinya kan, ini pakaian boleh beli kan. Maknanya kan bukan pakaian penentu. Tapi walaupun pakaian tu adalah merupakan sebagai kita kita sukakan kepada apa yang dibuat oleh Nabi. Suka pakai putih macam saya lah contohnya kan. Tapi tak semestinya kalau pakai putih tu maknanya orang tu baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan membezakan di antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Bagaimana? Bila? Di hari akhirat, of course. Setengah ulama kata ayat ini, ayat 37 adalah untuk hari akhirat. Sebab dia berkaitan dengan yuhsyarun, sebelum dia pertuan yuhsyarun, mereka tu akan dikumpulkan, mereka akan dihalakan pada hari akhirat tu. Sebab apa? Allah Ta'ala nak nampak pisahkan, supaya nanti akhirat nampak ini grup kafir, ini grup Muslim. Tapi ada setengah pendapat ulama mengatakan ayat ini 37 ni adalah peperangan ini sendiri, iaitu peperangan Badar ini adalah untuk memisahkan, untuk menampakkan mana betul mana salah. Jadi Allah Ta'ala kata, kita baca tak apa, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Al-khabith maknanya buruk, buruk, busuk, jelek, apa semua kan. Itu al-khabith. At-tayyib benar-benar baik, baik, indah, cantik, lawa, itu al-tayyib. Jadi di antara benda baik dengan benda tak baik ini, maksud sini kalau ikut maksudnya lah kan ulama-ulama kata al-khabith ni makna kekufuran, at-tayyib ni makna iman. Jadi antara iman dengan kufur ni orang tak nampak. Kalau di akhirat akan nampak berpecahan dua. Tapi di dunia kadang-kadang tak nampak mana betul, mana salah, mana buruk, mana baik. Jadi Allah SWT, setengah ulama kata peperangan ini, iaitu peperangan Badar ini, untuk Allah Ta'ala untuk menampakkan, liyamiza, untuk membezakan di antara yang baik dengan yang buruk. Al-khabith, at-tayyib, iaitu yang kafir dengan yang mukmin. Wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din. Dan kemudian Allah Ta'ala kata dia menjadikan al-khabith ni maknanya yang buruk ni, yang buruk tadi ni, ba'dahu ala ba'din. Ba'dahu ala ba'din maknanya sekaligus lah, campur. Yang kufur ni banyak bentuk. Kufur ni, kadang-kadang kufur ni ahli kitab. Ahli kitab ni pula ada Kristian, ada Yahudi pula banyak jenis, Kristian pula banyak jenis kan. Kemudian ada lagi yang kufur apa? Munafik. Kufur juga, walaupun nampak macam Islam. Kemudian apa lagi? Musyrik. Jadi mana ada musyrik, ada munafik, ada ahli kitab Yahudi, ada ahli kitab Kristian. Semua ni Allah Ta'ala kata kufur ni, ini adalah khabith semua ni. Khabith semua ni akan dicampurkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ba'dahu ala ba'din. Kemudian tu fayarkumahu, lalu dihimpunkan, diskaliguskan, jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Allah Ta'ala pun dah campakkan dia dalam neraka. Jadi maknanya tak kira lah kan, tak kira apa saja yang mereka ni, kalau mereka ni kufur, mereka akan dicampakkan, dicampur, digaulkan sekali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dicampakkan ke neraka. Jadi Allah Ta'ala nak cerita buruk yang mereka ni. Nak sama saja kan kekufuran mereka tu. Kemudian Allah sebut seperti itu, ulaika humul khasirun. Di akhirat mereka adalah orang rugi. Jadi maknanya walaupun setengah ulama kata ayat 37 ni adalah untuk peperangan Badar, setengah kata adalah untuk hari akhirat. Mana-mana tu insya-Allah kita boleh terima kan, insya-Allah kan, kita boleh faham lah insya-Allah kan. Yang pentingnya ialah apa-apa pun yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala lakukan, kan nanti Allah Ta'ala akan nampakkan. Akan nampak dah nanti kan, di manakah, mana grup buruk, mana grup jahat kan, mana grup baik, mana grup jahat, mana grup buruk, mana grup yang baik. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-38 insya-Allah, ayat 38. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kul, katakan, maknanya diminta kepada kita ni supaya beritahu, sebagaimana biasa kan, kul huwallahu ahad,
Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul. Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memberitahu kepada orang kafir ni. Sekarang ni orang kafir selepas daripada peperangan Badar ni, ketua-ketua mereka ni yang big boss semua yang musyrik ni dah mati dah. Habis dah. Hampir ke semua dah mati dah. Yang tinggalnya berapa kerat lagi. Siapa antara tinggal sekarang ni ialah Abu Sufyan. Dan jugalah orang-orang yang selamat kan. Jadi Abu Sufyan ini yang selamat, yang bawa kafilah tu kan, lari tu kan, akhirnya selamat. Dia dengar berita, cerita apa? Dah habis dah. Hancur habis dah. Abu Jahal dah mati, ni dah mati. Abu Lahab pula lepas daripada tu mati juga kan. Dah kena penyakit pelik-pelik kan. Orang tak nak layan dia kan. Akhirnya dia mati seorang-seorang di padang pasir tu. Itu Abu Lahab. Jadi cerita yang mana makin dahsyat kan. Tapi Abu Sufyan ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia hidup yang panjang. Selepas daripada tu dia mula mengetuai apa pula tu? Peperangan Uhud tu. Selepas peperangan Badar, peperangan Uhud kan. Jadi dia gunakan harta semua tu daripada peperangan Badar tu kan, yang selamat daripada Badar tu, dia gunakan harta-harta tu untuk apa? Untuk digunakan sebagai perbelanjaan untuk menentang Islam. Di mana? Tu di dalam peperangan Uhud. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada kita, kepada orang mukmin semua. Katakan kepada orang kafir ni. Sekarang ni majoriti ketua mereka dah mati dah. Dah nak kata apa kan, tak tahulah kan, dah mati dalam peperangan, dibunuh semua dalam peperangan Badar. Sekarang ni katakan kepada mereka yang masih tinggal tu, kul lillazina kafaru, beritahu sikit kepada orang kafir tu, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalaulah mereka ni yang tahu berhenti. Ada yang kata berhenti sini maksud apa? Berhenti peperangan tu, jangan memerangi Islam lagi lah. Ada yang kata berhenti ni maksudnya lah berhenti daripada berhenti daripada kekufuran. Dah stop lah, tak payah kufur lagi, jangan kufur lagi, masuk Islam maknanya. Masuk Islam maknanya kan. Kalau kamu masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, nescaya akan diampunkan apa yang dah lalu-lalu tu. Kamu menentang Islam ke, kamu ni jahat macam mana pun, kamu bunuh orang macam mana pun kan, kalau kamu masuk Islam akan terhapus semua dosa-dosa kamu. Hak manusia tu cerita lain akan dibayar, kena bayar lah kan. Tapi apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan ampunkan. Masya-Allah kan. Sebab tu dia kata al-Islam yajubbu ma qablah. Islam ni, bila Islam ni seorang tu, dia akan menutup semua, menghapuskan semua benda yang dilakukan sebelum daripada ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini kan, kul lillazina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, akan diampunkan semua benda yang dah lalu, wa iyaudu. Tapi jaga, kalau kamu nak lagi, nak kembali lagi, berani nak lawan balik maknanya. Ya'udu, nak lawan, nak berperang balik. Ya'udu ilal qital. Nak kembali semula nak berperang. Faqad madat sunnatul awwalin. Allah Ta'ala kata, faqad madat sunnatul awwalin. Maknanya, akan berlakulah sunnatul awwalin. Sunnatul awwalin itu maksudnya sunnah orang-orang yang terdahulu. Apa dia? Iaitu al-halak. Allah Ta'ala akan hancurkan orang-orang yang menentang agama. Jadi maknanya, ingat kan, kalau kamu lawan, kamu ingat boleh lawan. Nak lawan siapa ni? Nak lawan Allah ke nak lawan siapa? Kamu tahu tak bahawa orang-orang yang sebelum daripada ni, umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Hud ke, umat Nabi Saleh ke, umat Nabi Lut ke, semua mereka tu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud sunnatul awwalin. Jadi kalau kamu nak kembali, nak lawan balik Islam, kamu jaga-jaga kan. Terkena nanti sunnatul awwalin. Itulah dia kan. Perkara yang telah berlaku kepada orang terdahulu. Waqatiluhum. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada orang yang beriman. Waqatiluhum, lawan mereka, perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tak ada lagi fitnah atas dunia ni. Apa maksud fitnah sini? Fitnah sini bukan fitnah Melayu kita ulang balik kan, fitnah sini bukannya fitnah Melayu. Maksud fitnah sini ialah asyirku, maknanya supaya hendaklah Allah Ta'ala menyuruh kita ni, orang-orang yang beriman, tak boleh duduk diam, tak boleh rasa lena, tak boleh tenang, tak boleh relax-relax kan. Sepatutnya selagi mana ada al-fitnah, selagi mana ada syirik di atas bumi ni, maka hendaklah kita kita kena bangkit, kita nak pergi keluar, kita hendaklah bersama-sama untuk mengajak manusia kepada menghilangkan syirik tu, tinggalkan syirik tu. Itu maksud waqatilu. Waqatilu ni cuma Allah Ta'ala kata waqatilu, berperang kan, tapi maksud sini ialah maknanya keluarlah kamu untuk menghapuskan kejahilan manusia ni, menghapuskan kesyirikan manusia ni kan, ajak mereka kepada Islam. Tapi kenapa digunakan perkataan qatilu? Kerana biasanya orang-orang yang syirik, orang-orang yang menentang, yang tak suka kepada Islam ni, mereka tak akan benarkan Islam ini untuk tersebar,
Jadi mereka akan halang, mereka akan gunakan peperangan, mereka akan gunakan senjata, mereka akan gunakan apa-apa saja untuk menghalang. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya get ready untuk berperang. Sebab apa? Walaupun terpaksa berperang, maka kamu hendaklah berperang. Untuk apa? Untuk menjamin bahawa Islam ini terpelihara. Sebab kalau tak ada perasaan tu, perasaan apa? Get ready untuk berperang tu kan. Bukan nak berperang tapi maknanya get ready untuk berperang. Semata-mata untuk Islam, nescaya Islam tak akan dapat tersebar. Nanti akan tersebar ialah kekufuran, kesyirikan, kejahatan kan, hedonisme, liberalisme, tak tahulah kan ajaran-ajaran yang mengarut semua tu kan, akan tersebar atas muka bumi ni. Kalau kita semua tidak mara, kita semua tidak memberitahu manusia ni kepada Islam. Oleh kerana itulah maka orang Islam, sebab tu dalam ayat lain, kena bina kekuatan, kena bina supaya apa? Get ready. Kita naklah bersedia untuk menghadapi apa saja demi untuk agama. Kemudian Allah SWT semua itu, waqatiluhum, hendaklah kamu memerangi sehingga tak ada lagi fitnah, iaitu tak ada lagi syirik. Maksud fitnah itu syirik. Wa yakuna din kulluhu lillah. Itu target orang Islam, target manusia Islam ialah sepatutnya apa kan, hendaklah bawa Islam dan menjadikan agama Islam itu adalah yang paling atas. Hatta la takuna fitnah wa yakuna din kulluhu lillah. Semua ketundukan adalah untuk Allah Ta'ala saja. Maksud ketundukan untuk Allah ni maknanya Allah, agama Allah ni boleh tersebar dengan aman, dengan damai, tak ada orang nak kacau, tak ada orang halang. Maksud macam tu kan. Selepas daripada Islam dah tersebar, Islam dah sampai kepada manusia, ada orang tak nak terima Islam, tu terpulang pada dia. Tapi dengan syaratnya Islam mesti boleh disebarkan. Islam mestilah kita orang Islam ni hendaklah menyebarkan agama ni kan. Sampai ke seluruh dunia, memastikan Islam tersebar. Selepas daripada tersebar, itu maksud wa yakuna din kulluhu lillah, iaitu ketundukan seluruhnya kepada Allah. Bukan maknanya semua orang menjadi Islam, tapi maksudnya ialah seluruh ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inin tahau, Allah Taala kata, fa inin tahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Kalaulah mereka ni berhenti daripada kekufuran, maka Allah itu tahu dengan apa yang, melihat apa yang mereka lakukan. Wa in tawallau, yang terakhir, ayat terakhir kan, kalaulah mereka itu berpaling, maknanya tak nak berhenti juga, nak berterus juga dengan berpaling daripada iman. Kita dah ceritakan agama, kita ceritakan Islam, tapi mereka tetap juga nak dengan kekufuran mereka tu. Fa in tawallau fa'lamu, ketahuilah. Allah Taala beritahu kepada kita sekarang, kalau mereka tak nak terima agama, tak nak terima Islam juga selepas pada kita ceritakan, ketahuilah annallah, ketahuilah fa in tawallau fa'lamu annallah maulakum. Sebenarnya Allah Taala itulah yang maulakum, yang menjadi penolong kepada kamu. Maula tu maknanya ialah nasir wa mutawalli umurakum, iaitu dialah yang berkuasa ke atas kamu, dialah maha penentu, dialah maha penolong, wa ni'man nasir, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maknanya kita ni lah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap orang tak terima Islam ke, orang tolak agama ke, fa in tawallau, orang terima, alhamdulillah. Kalau orang tak terima, tetap juga ketahuilah kita ni bersama dengan Allah kan. Kita ni bersama-sama menjadikan Allah ni sebagai penjaga kita kan. Kita yakin Allah Taala yang akan menolong kita. Kalau tak ada perasaan tu, maka tak adalah ni'mal maula wa ni'man nasir kan. Allah tu sebaik-baik ni'mal an-nasir. An-nasir tu maknanya an-nasir. An-nasir maknanya an-nasir, kata tafsir Jalalain. Wallahu a'lam bisawab. Jadi setakat itulah saja insya-Allah untuk pagi ni, untuk kali ni, untuk sesi ni. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk terus bersama-sama dengan kita lagi kan. Satu hari satu muka surat kan. Moga-moga hari ni kita dah sampai kepada muka surat 181. Jangan lupa kan untuk sebarkan, untuk sharekan link ni kan, insya-Allah kan. Kita bagi link selepas daripada ni. Kita ada link di Facebook kan, insya-Allah kan, sebarkan kepada siapa saja. Mudah saja untuk dapat pahala insya-Allah, iaitu dengan menyebarkan. Kita tak tahu kan, kemungkinan kita sampaikan kepada link ni kepada sesiapa saja, dan kemungkinan ada orang yang melihat ni dan dia kemungkinan lebih faham daripada kita. Wallahu a'lam kan. Nabi SAW kata, rubba muballighin afqahu min muballigh. Kemungkinan orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.